Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk membahaskan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya bangun untuk menyokong rang undang-undang ini yang memang tepat pada masanya dan membuktikan komitmen kerajaan perpaduan menunaikan janji kepada rakyat untuk menjalankan reformasi institusi demi mengawal hutang kerajaan persekutuan tidak dibenarkan naik melambung tinggi akibat sikap boros atau penyelewengan dan juga demi menegakkan keluhuran perlembagaan persekutuan. Ia juga mencerminkan kesediaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyerahkan kuasa kepada Parlimen, kuasa Menteri Kewangan kepada Parlimen agar menjalankan reformasi institusi ini, bahawa keunggulan Parlimen tetap didokong dan dibela. Ini adalah penting kerana usaha untuk memperkenalkan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal mula pada 2018 semasa kerajaan berubah pada masa itu dan dirancang. Tapi malangnya apabila kerajaan Pakatan Harapan masa itu tumbang, digantikan dengan kerajaan yang baru, usaha ini nampaknya ketinggalan dan tidak diusahakan. Sehingga bila berlakunya pandemik COVID, sebanyak 530 bilion dibelanjakan sampai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu sebut kerajaan sudah tiada wang lagi. Sungguh pun begitu banyak wang dibelanjakan, tetapi rakyat tidak menikmatinya sampai perlu kibar bendera putih. Kita masih ingat masa susah di bawah kerajaan masa itu. Dan itulah saya rasa menunjukkan betapa penting kita ada rang undang-undang sebegini. Supaya sekiranya ada kerajaan yang tidak bertanggungjawab seperti ini, mereka tidak boleh membuat kerajaan bankrupt kerana sikap tidak bertanggungjawab mereka ni. Kita kena berhati-hati. Kerana kalau tidak, ada beberapa cadangan yang dilontarkan oleh mereka. Kita masih ingat seorang pemimpin kerajaan dulu masa itu mencadangkan, kalau kerajaan tak ada wang pada masa itu, tak apa, kita boleh cetak wang untuk bagi sama rakyat. Kalau buat cadangan macam itu, habislah, hancurlah, lingkuplah sistem kewangan dan ekonomi negara. Itulah sebabnya rakyat buat keputusan betul. Tolak sama kerajaan yang tak guna itu. Pilih kerajaan perpaduan. Bagang kena namakan supaya orang tersebut boleh menafikan. Jadi saya cadangkan. Saya namakan. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas kerana minta saya namakan. Yang saya menamakan ialah jiran anda Yang Berhormat Macang. Beliau yang sebutkan cetak wang untuk bagi sama rakyat kalau kerajaan tak ada wang. Boleh tanya dia besok. Jawab Bagan, ada sikit soalan. Boleh. Ketika Yang Berhormat, tak ada masa. saya nak tanya Bagan, saya boleh? juga 30 saya saat saja. juga nak minta. Adakah Saya ketika minta kerajaan maaf, Perikatan Nasional jadi kerajaan, saya juga- harga beras melambung saya seperti juga mana minta yang berlaku sekarang? Bahawa dalam Tak bagi, duduk. Teruskan Bagan. Ya, terima kasih Tan Sri Yang Betul. Rang undang-undang ini penting juga supaya kita boleh pastikan skandal-skandal yang berlaku sebelum ini seperti 1MDB tidak dibenarkan berulang lagi. Dan di antara yang dicadangkan ialah untuk memastikan apabila ada jaminan yang dikeluarkan oleh kerajaan mestilah dilaporkan secara telus. Nah, saya nak showkan di sini kalau boleh. Sebarang jaminan yang diberikan oleh kerajaan termasuk surat sokongan, bolehkah laporkan secara umum? Kita nak tahu kerajaan berikan kepada sesiapa. Dan juga yang diberikan surat jaminan ataupun sokongan ini, mereka mesti buat penyata kewangan secara berkala kepada Parlimen supaya kita tahu apakah prestasi kewangan mereka. Pada masa yang sama, Tan Sri Yang Betul, saya juga ingin meminta bahawa
objektif fiskal yang ditetapkan. Memang ia bercita tinggi dan amat berani. Tak siapa betul. Seperti perbelanjaan pembangunan tahunan DE mesti lebih 3% daripada KDNK. Baki fiskal, ini yang saya bimbang sikit. Baki fiskal tak boleh lebih 3%. Mesti kurang ada sama dengan 3%. Kalau kita perlu ada deficit spending, macam mana? Saya sungguh pun kita tahu perlu ada Keynesian economics. Apabila keadaan mendesak, kita harap boleh ada kelonggaran. Dan saya menimbulkan kebimbangan ini kerana sekiranya semua sasaran ini ditetapkan, apakah objektif fiskal sasarannya ditetapkan dan kita tidak boleh mencapainya, ia akan digunakan sebagai ukuran oleh rating agency. Oleh rating agency untuk menimbang semula kita punya credit outlook. Oleh sebab itu saya harap perkara ini boleh mungkin dilihat semula supaya apabila kita tak boleh mencapainya, ya memang di bawah section pasal 26 boleh dibenarkan penyimpangan sementara dan buat laporan ke Parlimen. Itu baik. Itu menunjukkan accountability dan ketulusan yang seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tapi yang penting ialah kita bimbang apakah reaksi daripada rating agency. Sekiranya tadi yang betul, kita tak boleh mencapai objektif fiskal ini. Okey, landing. Ya, landing ya. Terima kasih. So, oleh sebab itu saya harap bahawa perkara ini diberikan pertimbangan supaya sekiranya ada apa-apa keadaan khusus, kita boleh berikan penjelasan yang sewajarnya. Kerana kalau kita berani nak bercita tinggi, targetnya terlalu tinggi, ya akhirnya mungkin kita makan diri. Oleh sebab itu saya hendak menyatakan sokongan penuh kepada rang undang-undang ini dan juga dengan keyakinan dengan rang undang-undang ini kita dapat menghindarkan berlakunya skandal-skandal besar seperti 1MDB dan juga Jana Wibawa, dan akhirnya saya harap bolehkah kita masukkan dalam rang undang-undang ini keperluan kita mesti adakan tender terbuka. Kalau tak ada tender terbuka, maka ia mungkin menjadi sesuatu yang boleh menyimpang daripada usaha untuk mencapai fiscal responsibility dengan izin. Okay. So please include the requirement of open tenders in this. Thank you very much. Terima kasih. Baik, terima kasih Bagan.